Okey, contoh dia macam ni. Kita ambil yang basic dulu. Okey, dia ambil yang basic. Kalau maths tak ada guna yang bawah, dengan kiri tak ada. Biasanya yang dekat sukan pertama je kalau maths. Kalau add maths, ada. Kiri kanan atas bawah dia guna. Okey, jarak biasanya jarak dalam meter kah? Meter. 4 CY meter, jarak ni T. Okey, dari segi saat ke boleh juga. Masa. Okey, saat. TS. Okey. Okey, jadi dekat sini kalau bentuk graf dia macam ni. Tengok graf dia macam ni. Graf dia macam ni. Graf dia macam ni. Okey, saya bagilah dia punya ni. Jarak masa ni jarak. Jarak masa. Itu yang namakan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Sini kosong. Sini konon 20. 80. 100. Sini. Okey. Sini nak letak berapa 160 konon lah. Okey, dekat sini adalah graf jarak masa. Okey, graf jarak masa bermaksud dekat sini, tengok Okey, mula-mula DA, saya buat huruf DA, DB, CD. Okey, graf jarak masa paling penting kamu tengok paksi Y ni. Paksi jarak tu. Paksi jarak. Jadi dekat sini pada 0 saat dia berada di A. Maksudnya dia belum bergerak lah. Dia masih lagi 0 meter jarak dia. Tak bergerak lagi lah. Dia dekat rumah lagi. 0 meter. Lepas tu dalam masa 20 saat. Dalam masa 20 saat. Okey. Dalam masa 20 saat tengok. Berapa jarak dia? Berapa jarak di situ? 160. Dia dah sejauh 160 daripada A. Okey. Di sini. Dia dah berada sejauh 160 daripada A. Iaitu dia dah berada di B. Okey, di B. Lepas tu daripada B, adakah dia naik-naik lagi kelas? Adakah dia naik graf tu? Kelas? Tak. Tak. Dia stay dekat 160, betul? Sini 160, sini 160, sini 160, 160. Sampai C. Okey, sini pun tak payah tulis sepatutnya. Sampai di ujung C ni pun dia berada masih lagi di 160. 160 meter. Okey. Jadi, apa yang bergerak kat sini adalah hanya masa yang bergerak. Nampak? Dia daripada B ke C punya titik ni, dia mengambil masa 60 saat. Nampak? Jadi, pada B ke C, dia masih lagi berada di 160 meter. Apa maksud dia masih berada di 160 tu? Apa berlaku kat situ? Dia dalam Laju seragam. salah. Laju seragam dia bergerak. Pecutan sifar. Ya, pecutan sifar. Pecutan sifar dia masih bergerak. Dia pegun. Dia pegun ataupun tak bergerak. Maksudnya kalau dia daripada rumah pergi kedai, dalam masa 20 saat dia boleh sampai kedai. Kedai tu jarak dia 160 meter. Dia sampai kedai, dia dalam kedai je tu. Dalam 60 saat dia dalam kedai. Maksudnya dia dalam kedai 60 saat. Itu maksud dia. Maksudnya dia pegun lah. Okey, maksudnya dia pegun dalam kedai tu. Boleh faham? Pegun, tak bergerak. Bergerak. Okey, dia tak bergerak kat situ. Ini adalah istilah-istilah dia lah. Kalau bahasa Inggeris, stationary kan. Dia tak bergerak. Sebenarnya dia bergerak. Kita istilahkan dia tak bergerak. Kita istilahkan. Okey. Lepas berada di C, dia pergi mana garisan merah tu? Ke bawah. Nampak? Dia pergi ke bawah. Maksud dia pergi ke bawah, dia balik semula ke kosong. Kan kalau, tengok sini. Kalau graf jarak masa, yang merah ni kamu tengok ketinggian
dengan kerendahan dia. Boleh faham? Mula-mula dia naik ke B 160. Oh, dia pergi sejauh 160 meter. Okey, lepas tu dia rehat selama 60 saat. Sebab dia stay kat situ. 160 meter tu dia ada kat situ. Kat area 160 meter tu. Lepas tu dia balik semula pergi rumah. Sejauh ke bawah ni. Daripada C dia jatuh ke D. Berapa meter dia jatuh kelas? Berapa jauh dia jatuh? Tengok sini. Tengok paksi jarak je. 160. 160 juga. 160 juga sebenarnya dia turun. Dia naik 160. Dia turun pun 160. Okey, boleh faham? Itu cerita graf ni. Okey, jadi dekat sini apa maklumat yang kita boleh dapat daripada graf? Yang pertama kamu tengok A pergi B. A pergi B. Okey, kamu tengok A pergi B. Kita boleh dapat nilai kecerunan. Okey, nilai kecerunan untuk jarak masa kita akan dapat laju. Laju ni dia punya definisi dia apa dalam fizik? Kadar perubahan apa? Jarak. Kadar perubahan jarak. Okey, kadar betul. Kadar perubahan jarak. Jarak. Betul. Okey. Kadar perubahan laju pecutan, betul? Okey, jarak berubah je ada laju. Faham tak? Betul tak jarak dia berubah? Jarak dia betul berubah daripada A kosong pergi ke 160. Laju dia jarak dia berubah dari kosong jadi 160. Jadi dia ada laju. Kecerunan untuk jarak masa adalah laju. Okey, laju bukan laju laju. Jadi laju ni adalah kecerunan. Jadi macam mana nak cari kecerunan? Ambil dua titik A dengan B. Apa koordinat B? 20, 160. Betul? Apa titik A? 0, 0. Jadi 160 tolak 0 bahagi 20 tolak 0. Berapa? 16 bahagi 2 berapa? 8. 8. Jadi laju dia adalah 8. Kalau nak tulis unit, meter per saat. Dalam masa 8 saat, dalam masa 1 saat, dia boleh berlari 8 meter. 1 saat 8 meter dia boleh lari. Nak sampai kedai tu. Okey? Punya laju. Okey? Boleh faham yang ni? Okey, ada lagi tak muka-muka kecerunan kat sini? Nampak tak? Yang hujung. Yang hujung. Ni AB, betul? Kecerunan AB. Kita tengok kecerunan Betul. CD. Kecerunan CD tengok titik. Titik C apa? 80, 160. Titik D 100, 0. Betul? 100, 0. Jadi 160. Ni jangan terbalik rumus ni. Rumus ni pelajar biasa buat silap X bahagi Y. Sepatut Y bahagi X. 160 tolak 0 bahagi 80 tolak 100. Okey, jadi 160 bahagi negatif 20. Okey. 16 bahagi negatif 2? Negatif 8. Sama lah. Kenapa negatif 8? Dia pecutan. Ada pula Nyah pecutan. Dia patah balik. Cerita lagi. Dia patah Laju, balik. dia laju. Tu lah Pak. Dia patah balik. Dia pergi ke kedai seolah-olah dia pergi ke kanan. Ke kanan dia pergi. Lepas tu daripada kedai dia balik, dia pergi ke kiri. Negatif ni menunjukkan arah dia. Arah dia bertentangan dengan dia pergi. Boleh faham? Siapa jawab tadi? Betulkan sikit konsep tu Sebab dia ada dalam fizik. Okey, kalau tak ambil fizik dia ada dalam sains. Boleh faham? Okey, pecutan pula. Saya pun terpengaruh dengan kamu ni. Okey, hal laju tak bergerak dekat mana? Tak bergerak di BC. Dia tak bergerak di BC. Kalau tak bergerak,
laju dia laju dia sama dengan kosong. Okey, laju dia kosong lah. Laju kosong maksudnya laju tiada perubahan jarak. Tak ada perubahan jarak. B ke C ada perubahan jarak tak? Ada perubahan jarak tak? B pergi C ada tak? Tak. Tak ada. Dia masih still dekat 160 tu. B, depan sikit B pun dia pergi 160. 160 lagi. 160 lagi. Yang bergerak hanya masa. Jadi kalau kita buatkan dia punya kecerunan pun tak guna. Okey, kecerunan dia kosong. Maka lajunya kosong. Maksudnya B ke C dia tidak bergerak. Biasanya soalan ni yang dia tanya. Soalan ni 1 markah. Nanti kita tengok soalan-soalan yang berbau SPM Okey. Setakat ni ada masalah tak kat sini? Biasa pelajar dia akan salah membaca graf. Okey. Dekat graf jarak masa ni apa maklumat kita dapat? Kecerunan dia maklumat apa? Garis yang straight ni apa benda? Apa maksud dia? Biasa dia confuse jarak masa dengan laju masa. Okey, apa lagi yang boleh kita dapat daripada graf jarak masa? Yang kita boleh dapat adalah laju purata. Laju purata sama dengan apa? Jumlah jarak bahagi masa yang diambil. Berapakah jumlah jarak yang diambil oleh orang ini? Pergi dan balik. Pergi berapa meter kelas? Pergi kedai berapa meter? 160. Balik? 160. Jadi jumlah jarak. Jadi jumlah jarak dia berapa? 160. 300. Janganlah takut. Okey. Bahagi jumlah masa dia 100 saat. 320 bahagi 100. Berapa? 3.2. Itulah laju purata dia. 320 juga? 320 bahagi 100, 3.2 kan? Laju purata dia, maksudnya dia lari tu, purata dia, 3.2 meter per saat. Setiap saat dia boleh lari 3.2. Okey? Kecuali dia tak lari lah masa B ke C tu. Okey? Boleh faham? Okey. Ingat jarak masa ada berapa maklumat? Ada 2 maklumat, 3 maklumat. Yang pertama, kalau kecerunan dia tu melambangkanlah laju. Sama ada laju tu positif ataupun negatif. Okey? Lepas tu ada pula yang straight. Yang straight ni maksudnya laju dia pecutan pula. Dia punya apa? Dalam keadaan rehat, tak bergerak. Okey, tak bergerak. Laju sama dengan kosong. Ingat, kadang-kadang dia tanya apa berlaku B ke C. Kamu sebut apa berlaku kepada laju dia. Okey, apa berlaku pada laju dia? Kamu cakap laju dia, kamu kata dia dalam keadaan pegun. Okey, lebih tepat kita tulis laju dia sama dengan kosong. Settle. Dengan nombor orang tahu, laju sama dengan kosong, tiada perubahan jarak. Okey? Okey. Nombor 3, apa maklumat lagi? Laju purata. Okey, laju purata kita ambil jumlah jarak. Okey, kan tadi cikgu cakap pergi positif, balik negatif. Itu kalau laju. Tapi kalau jarak, kita tak ambil sasaran. Ingat kita tak ambil sasaran, kita ambil jarak. Okey, jarak pergi ke depan pun positif, patah balik pun positif. Itu jarak. Boleh faham? Kita tidak ambil sasaran. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Ini graf yang pertama tentang jarak masa. Boleh setakat ni? Saya nak pergi ke bawah lagi. Boleh? Boleh. Okey, tengok sekejap. Nanti kamu pening kan. Lepas ni kita nak pergi yang soalan. Kita kena
Kena tengok ni lah, fahamkan betul-betul. Ada soalan tanya. Ada soalan? Tak ada Tak ada cikgu. Okey, bagus. Si Akmal masuk ke? Ada masuk? So, Masuk ya. Kenapa suara perempuan nak tanya lelaki? tolong jawabkan. Oh, baiknya. Ada makna tu. Ada. Okey, tengok sini. Graf ni. Tadi graf start daripada bawah. Saya nak buat start daripada atas. Apa maksud dia? Okey, sama juga maksud dia. Cuma penceritaan dia lain. Sini saya letak 20. Saya letak 60. Ini letak 100. Okey, di sini saya nak letak berapa ni jarak. Yang ni masa. Hati-hati jarak masa. Masa ni biasanya kalau dia bagi saat, kadang-kadang dia nak jam. Kamu kena pandai modify saat tu jadi jam. Okey? Nanti kita tengok ada tak soalan macam tu. Okey, kita tengok sini. Konon-konon ni 100. Jarak dia dalam meter dalam saat. Dalam saat masa dia. Okey, jadi dekat sini apa berlaku mula-mula kelas? Siapa boleh cerita? Apa berlaku? Apa berlaku kelas mula-mula? Dekat A tu apa berlaku? Tadi yang atas ni, dekat A, jarak dia 0 meter. Dia belum bergerak lagi. Okey. Yang ini apa berlaku? A dia dekat mana? Cuba tengok nombor tu. A dia dekat mana? 100. A tu dia dah berada 100 meter dah. Okey, dia dah berada dekat A tu 100 meter dah dia ada. Sini saya letaklah 70 70. Okey? Okey, sebelum dia berhenti seketika. Okey, nampak ni. Dekat mana berhenti seketika? Dekat BC kan? Berhenti seketika. Sebelum dia berhenti seketika, dia dah bergerak berapa jauh? Kelas. Sebelum dia berhenti seketika ni, dia dah bergerak berapa jauh? 70 meter. Okey, sekarang dia bergerak dari mana bang? Daripada 0 ke daripada 100? Daripada 100. Daripada 100 dia pergi 70, betul? 100 dia pergi 70. Nampak? 70. Jadi 100 tolak 70 berapa? 30. 30 meter dia dah bergerak sebelum dia berhenti seketika. Boleh faham? Kalau graf tu tengok sini, jangan salah anggap Kalau graf tu pada bawah, tengok sini. Betul lah. Sebelum dia berhenti seketika, dia dah bergerak 70 meter. Sebab dia gerak di bawah. Kalau dia bergerak daripada atas, sebelum dia berhenti seketika, dia dah bergerak sejauh 30 meter. Faham? Boleh tu dia. Siapa salah tadi? Adam Adam tadi yang jawab. Mifzal ada sihat Dah cikgu. Okey. Dia dah bergerak sejauh 30 meter. Jadi A ke B ada laju. Laju dia akan dapat negatif. C ke D pun akan dapat laju. Lajunya dalam negatif. Sebab dia patah balik. Kiranya dia patah balik lah ni. Okey. Paksi X ni maksudnya paksi masa ni tempat yang dia nak patah balik. Rumah dia lah konon dia. Boleh faham? Okey? Boleh faham Jadi jumlah jarak dia berapa ni kelas? Cuba kamu kira jumlah jarak dia berapa? A nak balik D. Berapa jarak dia ambil? Jumlah jarak dia. Berapa jumlah jarak dia? Tengok paksi Y je. Atas pergi bawah sekali. Berapa ratus? 100. 100. Nampak? Atas A. Nampak ni A.
Kat sini B dengan C, betul? Pergi D. Nampak? A pergi B ke C 30. B C dia rehat pergi ke D 70. Nampak? Okey. Tapi dia buat tu dalam bentuk graf. Okey? Boleh faham? Ingat tu. Inilah kalau kamu nak buat dia punya jalan dia. Ni jalan dia. Okey? Boleh faham? Perjalanan dia tu. Kalau yang atas ni perjalanan dia macam mana kalau kita nak buat straight? Kita nak buat gambar tadi. Daripada A pergi B. A pergi B. Pergi BC dia rehat. Dia patah balik. Nampak? Pergi D. Ini 160. Sini pun 160. Okey? Jadi 320 yang atas ni. Yang bawah ni dia pergi sahala je. A nak balik rumah. Daripada A nak balik terus rumah. D. Sahala je. Pop. Terus 30 campur 70. Alah, kalau orang dah pandai tengok tu terus dapat 100. Boleh faham? Boleh? Okey. Nak tengok soalan. Boleh? Setakat ni ada soalan tak? Ni boleh dikatakan senang. Tapi senang juga keliru. Paling mudah keliru. Apa ni? Graf jarak masa ni. Laju masa dia tak keliru sangat. Sebab kamu memang dah macam terbiasa dengan laju masa. Okey? Kalaulah ada satu graf lagi. Tengok sini. Satu graf dia macam ni. Satu graf warna biru ni. Dekat mana dia bertemu? Konon-konon line merah tu bas, line biru ni kereta. Okey, di mana kedua-dua kereta dan bas ni bertemu? Dekat mana kelas? C. Dekat titik C. Ataupun pada saat keberapa dia berjumpa? 60. Pada saat ke-60. Itu soalan-soalan simple dia boleh tanya kamu. Boleh faham? Okey, macam mana kalau orang berlari, tengah berlari, bila masa dia boleh jadi hal laju dia tu berhenti seketika. Bila masa? Dia tengah lari ni. Bila? Kalau situasi lari lah. Kamu lari, sukan sekolah. Tiba-tiba ada peserta ni hal laju dia kosong. Dia berhenti seketika. Bila? Bila dia tersungkur jatuh. Boleh faham? Okey, lari. Dia hilang balance, dia jatuh tergolek-golek. Tu jam lah dia berhenti seketika. Tak ada laju kat situ. Pernah tengok orang lari tergolek-golek kat sekolah? Benar. Tergolek-golek. Itu dia berhenti seketika lah maksudnya. Okey? Tu dia. Kita tengok soalan ni. Okey, saya dah readykan soalan. Jarak masa, laju masa nanti boleh cover malam ni. Saya rasa tak ada masalah. Kita tengok terus soalan. Faham Nak kamu faham betul-betul? Ni dahsyat ni. Nanti lu yang dahsyat nanti lu. Kita tengok yang tak dahsyat sangat. Okey, kecerunan dan luas di bawah graf. Ni tajuk dia. Okey, ni adalah graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Jarak masa. Tengok. Kilometer. Minit. Okey, tengok. Dia punya unit dia. Kilometer, minit. Okey. Pak CX masa. Pak CY kilometer. Nyatakan jarak dalam kilometer rumah Diana dengan bandar P. Kita tak baca ayat dia. Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan dari rumah ke bandar Q. Okey, bandar daripada rumah. Ini rumah dia. Ini rumah dia. Ke bandar Q. Berhenti. Dekat mana dia berhenti? Kat mana? Dia perkataan berhenti kan? Dekat mana? Dekat kilometer ke berapa dia berhenti, Kak? 80. Ya, betul. Kat sini dia berhenti. P lah. Okey, nyatakan jarak antara rumah Diana dengan bandar P. Ini bandar P. Okey, ni bandar P. Sebab dia berhenti seketika kat bandar P. Okey. Berapa jarak rumah dia dengan bandar P? Berapa jarak dia? 80. Ya, betul. 80. Betul, 80. Dah dapat satu markah.
Okey, 1 markah. P1 biasanya. Sebab kita tengok pun dah tahu boleh dapat jawapan dia. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Selamat, tak payah tukar unit. Okey, Diana berhenti di bandar P untuk bertemu dengan kawannya sebelum meneruskan perjalanannya ke bandar Q. Okey, rupanya kat bandar P ni, berapa lama dia dekat bandar P, kelas? 20 minit. Okey, 20 minit. Oh, sekejap je. Okey, dia berada di bandar P selama 20 minit. Okey, berapakah tempoh masa Diana bertemu dengan kawan dia? 20 minit. Terus dapat jawapan. Nak tulis unit pun tak apa. Tak tulis pun dimaafkan. Okey, yang ni dapatlah. Ni pun, ni 2 markah lah. P2 biasa. K1, N1 biasanya lah. Okey. Soalan last biasanya banyak markah. Okey, saya rasa ni pun 1 markah lah. P1. Biasanya 2 ataupun 3 markah soalan C. Hitungkan laju purata. Dalam unit apa? Dalam unit apa kelas? Kilometer per jam. Kilometer per jam. Tak apa. Kita cari dulu. Kilometer, okey, berapa jarak dia? Dia nak pergi bandar Q. Berapa kilometer? Jauhnya 200 kilometer. Okey? Berapa jarak dia? Jangan tengok graf tu, kamu tengok yang ni. Dia pergi mana? Sampai Q sini. Betul? Tengok macam tu. Kalau tengok graf, kamu confuse. Kamu tengok ni. Ni rumah dia. Bandar P. Bandar Q kat situ. Berapa ratus km jarak dia daripada rumah ke bandar Q? Berapa? 200. Okey, 200. 200 dah kilometer kan? Tak payah convert. Tak payah convert. Okey, jangan convert. Okey, jangan tukar. Kilometer nak jadi apa? Okey, nak jadi meter, dia tak minta pun dalam meter, dia minta kilometer. Memang dah ngam-ngam 200 meter. Okey, sekarang berapa masa dia ambil untuk sampai ke bandar Q? 160 minit, betul? Minit ni yang masalah kita. Minit ni nak kena tukar jadi jam. Macam mana minit nak tukar jadi jam? 160 darab 60 ke bahagi 60? Bahagi. Betul, bahagi. Kalau kita nak pergi ke unit yang lebih besar, unit jam tu lebih besar kan? Kita ada unit yang kecil, kita kena bahagi. Kena bahagi dengan perkali dia. Boleh faham? Perkali untuk masa adalah 60, betul? Saat nak pergi minit, bahagi 60, betul? Saat, minit nak pergi saat, darab 60, nampak? Jam dia. Okey, jadi 160 dibahagi dengan 60, berapa? 160 bagi 60 berapa? Bagi dalam pecahan dulu, kalau dapat nombor perpuluhan besar. Berapa? 8/3. Okey, tulis 8/3 sini. Boleh faham? Purata laju. Lepas tu bahagi. 200 bahagi 8/3 berapa? 75. Tepat? Tepat Tepat. 75. 75. Betul lah. 75 kilometer per jam. Nampak? Sebab bawah ni memang dah dalam jam 8/3. Betul? Dapat dah lagi. Sini convert dapat 1 markah. Masukkan dalam rumus 1 markah. Jawapan 1 markah. 3 lah. Nampak? Kat sini senjata dia adalah minit nak convert jadi jam. Hati-hati ya. Okey. Kat situ. Cari kecerunan. Cari kecerunan kan? Kalau lemah sangat, buatlah koordinat dia. 30, 55. 0, 0. Faham? Jadi 55 bahagi 30. Berapa? Laju. Berapa laju dia?
55 tolak kosong. 30 tolak kosong. 55 per 30. Okey, tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? 11/6. 11/6. Nak jawab macam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Faham? Okey. Nak Cikgu, tukar. Ya? dia nak dalam KMJ. Oh, dalam KMJ. Okey. 30 tu kan tukar. Okey. Kena convert lah. 30 kena convert jadi? 1/2. Jadi 30 per 60 30 per 60, 1/2. Jadi 55 per 1/2. Berapa? 110. 110. 110 laju dia. Okey. Laju tak? Laju. Laju. B. Nyatakan tempoh masa. Tempoh berhenti di bandar C. Nampak? Berapa lama dia berhenti? Tempoh. 72 tolak 40. Betul? Betul. Betul. Berapa? 32. 32 minit. Ingat dia nak dalam minit. Jawablah minit. C. Dia pergi berapa kilometer, dia balik berapa kilometer? Tengok paksi jarak tu. Jangan terpengaruh dengan graf tu sangat. Dia pergi 70, betul? Dia balik pun 70. Okey? Berapa laju purata? Berapa jumlah jarak dia? 70 pergi 140. Ya, betul. Jarak dia 140. Masa dia, ingat masa ni dalam minit. Convert dulu minit. 110 bahagi 60. Okey, jadi 11/6. Bawah ni. Okey, tekan je kalkulator. Okey, berapa jawapan dia? Berapa? 140 bahagi 11/6. Berapa? 840 per 11. 140 per 11. Okey, ni dia jawapan dia. Nak jawab dalam pecahan nombor bercampur pun tak ada masalah. Laju masa saya ambil bentuk yang sama dengan jarak masa. Bentuk sama. Cerita lain. Okey, cerita lain. Bentuk sama, cerita dia lain. Sebab paksi dah lain. Ni A. Okey, sini kosong. Sini 20. Sini 80 tadi. Sini 100. Sini saya letaklah 200. Okey, sini laju. Sini masa. Tu sebab nama dia laju masa. Okey, saya nak cerita sini. Sama juga, dia ada kecerunan. Nampak? A, B, C, D. Okey, dia ada kecerunan. Kecerunan dia ni ada dua kat sini. A dengan B, C dengan D. Kecerunan dia ni adalah melambangkan bukan laju. Laju adalah paksi Y, nampak? Laju dia kosong. Lepas tu laju dia jadi 200 laju. Kononlah meter per saat. Ini saat. Okey? Meter per saat, paksi laju. Paksi masa adalah saat. Laju dah ada dekat paksi laju. Jadi kecerunan dia ni ada dua kat sini. A, B dengan C, D. Okey. Kecerunan ni melambangkan pecutan. Apa definisi pecutan? Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Okey, laju tu ada berubah je, dia ada pecutan. Kat sini ada perubahan laju tak? Dari kosong jadi 200. Betul tak? Kosong, laju dia mula-mula kosong. Lepas tu dalam masa 20 saat jadi 200 laju dia. Laju betul ni. Okey. Laju dia dari kosong jadi 200. Maksudnya ada perubahan laju. Maksudnya wujudlah pecutan dekat situ. Okey, DC ke D. Dari 200 pergi ke kosong. Berlaku juga perubahan laju. Berlaku juga walaupun dia daripada 200 pergi menjadi kurang. Tadi daripada kurang menjadi 200. Dia menambah
sekarang ni laju dia berkurang. Laju dia berkurang, maksudnya ada juga perubahan laju. Ada perubahan laju walaupun dia berkurang, tetap dipanggil pecutan. Okey, tetap dipanggil pecutan tetapi ada tanda negatif sebab laju dia berubah tetapi berkurang. 200 jadi kosong. Mula-mula tadi dari kosong jadi 200. Faham? Okey? Okey, cuba tengok dekat B ke C. Ada perubahan laju tak? B pergi C. Line BC ni. Laju dia ada bertambah Tak ke? ada. Tak Tak. ada. Laju dia tidak berkurang. Laju dia statik je. Laju dia 200 je. Bergerak tak B ke C? Kereta bergerak tak? Dekat B ke C ni laju seragam. Laju seragam. Berapa laju seragam di sini? 200. Maksudnya dekat kereta dia tu meter dekat 200 bang. Selama 60 saat. Selama 60 saat ni, meter kereta dia tu, jarum dia tu dekat 200 je 60 saat. Jadi kereta ni bergerak ke tak? B ke C? Bergerak. Dia bergerak. Tapi Gerak. laju dia seragam. Seragam. Laju dia seragam maksudnya laju dia tak ada menokok. Laju dia tak ada menyusut. Bermaksud apabila berlaku laju seragam, pecutan dia kosong. Pecutan A Pecutan dia kosong. Kenapa ambil A? A adalah acceleration. Okey. Apabila laju seragam, pecutan dia kosong. Bukan dia tak bergerak. Dia tidak memecut. Kalau tidak memecut, A dia kosong. Pecutan kosong. Boleh faham? Okey? Dia bergerak tapi laju seragam. Tidak memecut. Tidak memecut dalam simbol matematik A sama dengan kosong. Saya ulang dah 2-3 kali. Boleh faham kat sini? Boleh Boleh. Okey, bagus. Okey, dekat sini, tengok. Dekat sini, dia ada pertambahan maklumat. Kita boleh tahu jumlah jarak. Jumlah jarak adalah, tengok untuk laju masa, jumlah jarak bukan kita ambil, cikgu, macam tadi, 200 pergi, balik 200. Bukan. 200 adalah laju, bukannya jarak. Jumlah jarak adalah luas di bawah graf. Barulah kita cerita luas di bawah graf. Ada berapa bentuk kat sini kelas kalau kita nak senang? Ada 2 bentuk, 2 segi 3, 1 segi 4. Betul? Ada 2 Betul. Okey, ada 2 segi 3, ada 1 segi 4. Kalau kamu betul-betul cekap, ada 1 trapezium, ada 1 segi 3. Terpulang kat kamu. Sekarang ni saya nak buat pecah ada 3. Kawasan A, kawasan B, kawasan C. Kawasan A, okey, saya buat satu-satu. Kawasan A adalah segitiga. Luas segitiga adalah, saya tulis dulu, kat sini 20. Tinggi dia 200. Okey. Kawasan B adalah segi 4. Okey, sini 80, sini 20. Tinggi 200. Okey, ketinggian 200. Ni 200 lah. Okey. Boleh faham? C segitiga juga. Lebih kurang je. Sini 100, sini 80, ketinggian 200. Okey, sekarang saya nak cari luas A. Luas A adalah luas segitiga. Luas segitiga adalah 1/2 darab tapak. Berapa tapak ni? Panjang tapak? 20. 20 darab tinggi 200. Tekanlah kalkulator. Okey, untuk segi 4 sama, segi 4 ni berapa lebar dia? 80 tolak 20 berapa? 60. 60. Berapa 60. tinggi dia? 200. Jadi 200.
Okey, jadi 200 darab 60. Nampak? Lepas tu ni pun sama. Untuk segitiga 1/2 darab tapak. 100 tolak 80, 20. Darab 200. Okey, saya nak kamu cari tiga-tiga ni, kamu tambahkan dia. Cari sekarang. Berapa jumlah jarak dia? Ni 10. 2000 kan? 2000. Ni? 1200. 1200. Ni 2000. 2000. Berapa semua sekali tambah? 4000. 16,000. 5200. 16,000. Is it? Salah. 5200. Kan? Betul. Betul. 5200. Okey? 5200 dia punya jarak dia. Okey, sekarang ni saya nak twist soalan ni. Soalan yang sama, cuma saya nak hilangkan mana-mana je. Okey, tengok sini. Soalan yang sama. Okey, cincai saya lukis sini. Sini 20, sini 80. Tertulis pula. Sini T. Sini 100, sini 200. Ni laju masa. Okey, laju masa. Dia kata jumlah jarak. Dia bagi jawapan sini. Dia bagi jawapan sini. Jumlah jarak adalah 5,200 meter. Dia bagi jawapan. Jumlah jarak adalah 5,200 meter. Bermaksud jumlah luas sama dengan 5,200. Boleh faham? Okey, jadi kita carilah luas A, cari luas B, cari luas C. Mesti sesangkut dengan T punya. Jangan risau, kita buat je. Jadi A 1/2 darab, A dah ada nilai semua. Sebab dia adalah segitiga. Kita nampak 20, 0, 200. 1/2 darab 20 darab 200. Dah dapat A adalah 2,000. 2,000. Okey, A 2,000. B. B ni ada susah sikit, tak apa. Sini T, sini 20. Tinggi dia 200 kan? Jadi macam mana nak cari lebar dia, Kak? Tadi 80 tolak 20, betul? Sekarang macam mana nak cari lebar dia? T tolak 20. T tolak 20. Inilah ujian kamu sebenarnya. Jadi 200 darab T tolak 20. Boleh faham? Dia macam tu. Ada lagi C pula. C adalah Alhamdulillah. C adalah segitiga yang tersangkut dengan T juga. 100 ujung, T kat sini. Okey, tinggi dia tak ada masalah, 200. Jadi berapa tapak? 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa panjang dia? Tadi senang, 100 tolak 80. Okey, 100. 100 tolak T. Saya letak T warna merah. 100 tolak T. 100 tolak T. Jadi, jumlah ketiga-tiga ni berapa tadi? 5,200. Okey, bagus. 5,200. Tapi kalau kamu buat macam ni, kamu berdapat satu markah je, faham? Macam mana nak dapat markah yang banyak sekaligus dua macam ni? 2,000 jumlahan 2,000 tambah 200 T tolak 20 tengok tambah 1/2 darab 100 tolak T. Nampak? Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 5,200. Sama dengan 5,200. Sampai sini dah dapat 2 markah.
K2. Okey? Kat sini baru dapat 2 markah. Tapi kalau kamu buat yang atas ni, siap dah, 1 je markah kamu dapat. Sebab belum sempurna dia punya persamaan. Lepas ni tekan je calculator yang satu unknown saya ajar kamu tu. Mana calculator saya ni? Sekejap, Ya. Ya. Mana calculator? Ni dia. Sudah mari. Ni calculator dia. Okey, ikut saya calculator. Ikut saya tekan. Ada yang dah lupa kan? 5,200 ada. Okey. Tekanlah 2,000. Tambah. Dah tekan calculator belum? Dah. Okey, calculator kelas WIS pun lebih kurang je. Kelas WIS lebih kurang. Cuma last step tu lain sikit. Ni yang calculator lama Tambah 200. Tutup kurungan alpha X. Tolak 20. Tutup kurungan. Tambah 1/2. Buka kurungan. 100. Tolak alpha T. Alpha X. Tutup kurungan. Alpha calculate. Akan keluar sama dengan 5,200. Dah? Dah sampai sini? Dah. Okey dah. Okey, calculator kelas WIS. Shift. Ada tak shift calculate, Mifzal? Ada? Ada. Tekan shift calculate. Dah? Nanti, okey. Tekan shift calculate. Dah? Okey, dah. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Okey. Dapat berapa X dia? 35.83. Salah tu. Sepatut 80 kan? Ya. Tak, okey. Sekejap. Kita tengok ni dulu. Shift calculate. Okey, calculator lama ni shift calculate. Shift calculate lagi. 35 asal tak dapat Betul ke ni? Oh, tu tak darab 2. Tak darab 200 bang. Ni sorry. Tak darab 200 yang last ni. Ni 200. Okey, ada silap sikit. Tak darab 200. Ni satu markah je tadi. Okey, kita modify balik. Tekan balik. Ni saya modify. Delete. Tutup kurungan. Darab 200. Okey. Alpha sama dengan 5,200. Okey. Tekan shift calculate. Tak dapat juga shift calculate. Oh, mantul. Okey. Kena type balik lah maksudnya. Okey. Type balik semua. Type balik semula. Saya salah tadi. Dekat segitiga C ni. Saya salah tadi. Okey. 2,000. So, 23. Tambah 200. Tutup kurungan alpha X. Tolak 20. Tutup kurungan. Tambah 1/2. Kurungan. Okey. Ataupun darab kot. Nak selamat. Darab. Tutup kurungan 100. Tolak alpha X. Tutup kurungan darab 200. Alpha sama dengan 5,200. Okey. Tekan shift solve. Shift solve lagi. Oh, tak dapat Kenapa tak dapat ni? Patut dapat 80 kan? Kat mana salah dia? Jap. Apa salah dia? Betul ke kita punya ni? 2,000 betul. T tolak 20 betul kan? T tolak 20. Ataupun salah kita cari yang atas ni tadi kak? Kita cari jumlah jarak ni. Salah ke? Betul. 1/2 darab 200. Sama. Okey. 60, 80, 60. Okey, ada salah apa ni?
Cikgu, Ya? yang apa tu? Yang 1,200 tu sepatutnya 12,000. Yang mana? Yang tadi. Yang mana ni? Yang ni? Yang 200 darab 60. Oh. 660 darab 200. 12,000 Okey. Dah tambah berapa semua sekali? Tambah. Mungkin kita salah tu, kita tak dapat jawapan tu. 12,000, 14,000, 16,000. Betul? Ha, 16,000. 16,000, 16,000. Okey, jadi salah. Saya adjust dia punya jawapan. 16,000. 16,000. Okey, 16,000 saya dah adjust. Jadi jawapan dia adalah mesti sama dengan 16,000. 30 lah. Dolar ribu kan. Jadi kita tekan balik kalkulator. Okey, tekan balik kalkulator. Okey, boleh? Tak boleh. Tekan balik. Alah, asyik kena tekan balik ni. Okey, tak apa. 2,000 tambah 200 tutup kurungan alfa X tolak 20 tutup kurungan tambah 1/2 buka kurungan 100 tolak alfa X tutup kurungan okey darab 200 alfa sama dengan 16,023. Okey. Lepas tu baru tekan shift calculate. Shift calculate. Syntax error pula. Aduh, apa benda lah. Mungkin ada salah ni kita cara tekan ni. Sebab kena berlatih ni bang. Saya pun salah. Okey. Mungkin dekat sini, dekat last ni, dia tak boleh baca ni. Apa ni? Jawapan dia 80 lah cikgu. Jawapan dia memang 80 kan? Alpha calculate 16,000. 1, 2, 3. 16,000. Yang kalkulator lama dapat tak? Salah pula saya ni. Saya dapat 90. Okey. Mungkin ada salah tekan tu. Kamu tekan kalkulator kamu senang kan? Dia punya tu. Kalkulator ni ada susah sikit. Mungkin dia tak boleh baca apa yang kita tekan semula. Okey, sekejap. 1/2. 1/2 darab. Saya main darab. Darab 100 tolak alfa X tutup kurungan darab 200 darab 200 alfa sama dengan 16,123. Bismillahirrahmanirrahim. Shift calculate. Dapat 80. Maksudnya kita tak boleh nak tekan macam ni. 1/2 100 tolak T 200. Kita tak boleh tekan. Kita kena tekan darab juga. Itu sebab kena berlatih benda ni. Boleh kelas? Jadi T dia. Jangan tulis X. Tulis T. T 80. Boleh faham? Okey. Cara tekan dia sebiji macam yang saya tulis ni. Okey. Darab 200. Kena hati-hatilah. Benda ni dapat 2 markah. K2. Jawapan terus. N1 1 markah. Kadar perubahan laju 5 saat pertama mana? Ni, yang ada kecerunan. Yang ada kecerunan ni. Ni ada kecerunan ni. Boleh faham? Okey, kita ambil dia punya koordinat dia. 0, 18. Ni berapa? 5, 10. Betul? Okey, 0, 18. Alhamdulillah. 0, 18, 5, 10. Okey, jadi soalan B. Ingat kecerunan mesti ambil 2 titik yang ada kecerunan. Itu yang kamu confuse Jadi kadar perubahan laju adalah 18 tolak 10 0 tolak 5. Okey, berapa? Berapa? $18 tolak 0 berapa? 10 berapa? 8, betul? 8. 8/-5. Jadi -8/5 lah.
Boleh faham? Tu dia. Okay. Okay, last ni pun kamu jam sebab apa? Sebab trapezium kan? Okay, kita bagi balik ke ni. Saya nak conteng sini. Semua dah ada Trapezium macam ni, macam ni. Ada macam-macam. Ni dia betul-betul buat trapezium. Ni ada A, ada B, ada C. AB adalah selari. C tak selari. C adalah tinggi dia. Jadi, luas trapezium kalau bentuk macam ni, 1/2 darab yang selari. Okey, ataupun darab yang selari tu kita tambah. Yang selari kita tambah. A campur B. Nampak ni? Yang selari dia ni atas bawah. Darab dengan tinggi. Ni bentuk pertama punya trapezium. Bentuk kedua punya trapezium macam ni. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Nampak? Jadi dekat sini ada A, ada B, ada A, ada B, ada C kat sini. Mana yang selari? Yang selari A dengan B. A dengan B mesti dia selari. Jadi yang tinggi dia tu dah jadi bukan yang mana ada tinggi cikgu? Yang baring itulah tinggi dia. Boleh faham? 1/2 darab yang selari A tambah B. A tambah B darab C. Dengar sini, dengar sini. Kita boleh modify persamaan ni, rumus ni. Iaitu 1/2 darab dengan C dulu pun boleh. Boleh faham? Yang tambah tu kita letak belakang. Sebab apa? Kalau ada unknown, kita tak semak sangat kepala kita. Boleh faham tak? Okey? Kalau hasil darab, 1 darab 2 darab 3. Sama tak dengan 3 darab 2 darab 1? Sama tak? Sama. Sama. Kalau hasil darab, tak ada masalah. Kita tukar je. Mana yang memudahkan kita tu, kita darab dulu. Okey? Kamu jangan terlalu fikirkan benda tu mesti macam tu. Tak. Kita boleh modify dia punya formula ni, susunan dia. Bukan modify, ubah semua kan? Okey. Kita tengok soalan ni. Okey. Soalan ni, saya tak nak guna pun segitiga, menyusahkan saya. Sebab kalau kita guna segitiga, segi 4, kita akan pecah banyak. Nampak sini? A, B, C, D, E. Oh Allah, banyaknya kawasan. Boleh biol nanti. Jadi saya tak nak guna tu, saya nak guna trapezium. Kalau saya guna trapezium, saya hanya perlukan 3 je kawasan. A, B, C. 3 je kawasan saya perlukan. Okey, jadi yang ni saya padam dulu Saya takut tak cukup ruang. Okey. Jadi dekat sini luas A. Saya ambil A dulu. Luas A sama dengan 1/2. Mana yang selari bang? Ni yang selari. Kan? Itu yang selari. Jadi 1/2 darab. Alamak susah lah cikgu nak tambah dulu selari. Tak apa. Darab dulu dengan tinggi. Tinggi dia 5. Ni tinggi dia 5. Tinggi dia 5. Barulah kita darab dengan hasil tambah yang selari. Yang selari ni tambahkan berapa? 18. Tinggi bawah ni 18. Yang selari lagi 1, 10 kan? 18 tambah 10. Berapa? Tulislah dulu. Itu A. B apa dia? Panjang darab lebar. Berapa panjang dia ni 12 tolak 5 berapa? 7 kan? 7. 7 darab tinggi. 7 darab 10. Tak apalah, tulislah dulu macam tu. Okey, boleh C. Alah, trapezium lagi. Tak apa, identify dulu yang selari. Oh, yang selari ni. Tak ada masalah. Okey, yang tinggi dia yang baring ni. Oh, T. Paling banyak T. Bawah dia 12. T tolak 12. Ini ujian kita. Jadi, 1/2 darab. Yang ujian tu saya letak warna merah.
1/2 darab selari. Kita cari selari. 22 tambah 10 kan? Betul tak? 22, tinggi ni 22. Tinggi yang ni 10. Oleh kerana dia selari, kita tambah 22 campur 10 darab T tolak 12. Betul? Ni tinggi dia ni. T tolak 12. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Yang boleh tekan kalkulator, kita bedal dulu tekan kalkulator. Tekan dulu kalkulator. Ni berapa? Ini berapa? Yang bawah ni pun kau boleh tekan kalkulator, tekan dulu. Okey, saya nak A. Berapa A? Tekan je kalkulator dulu. Sebab bang, A apa? 70. 30 Okey, 30. 7. 70. Atas 30 70. Atas 70. Atas pun 70. Okey, yang bawah ni, yang merah ni, boleh tak kita darab dulu yang depan tu? Nak senang lah. Boleh tak? Ni, yang ni. Boleh. Yang ni. Kita tekan di kalkulator dulu yang ni. 16. Berapa? 16. Okey, 16. 16 darab T tolak 12. Biarlah T tolak 12 tu. Jangan kacau dia. Sebab kita tahu kita boleh tekan kalkulator. Okey, kita susun. Kita susun. 70. 70 tambah 70 takkanlah nak berkira kan. Okey, tambah 16 darab T. Mana merah T tolak 12. Sama dengan berapa kak? 188. Okey, tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 70 campur 70 lah. Tak reti kan. 140. Senang. Tambah 16. Saya rasa kalau setingkat macam ni boleh tekan terus kurungan kot. Alpha X tolak 12. Alpha sama dengan 188. Kelas WIS. Shift soft juga. Shift soft. Okey. 15 T dia. T dia sama dengan 15. Tempoh zarah itu bergerak laju seragam. Berapa tempoh bergerak seragam? Mana yang bergerak seragam? Kelas, dekat A ke kat B ke kat C? Hujung. C. Okey, berapa tempoh dia? 16 tolak 11 berapa? 5. 5. 5. Okey, apa lembik suara? Penat ke? Tak ada. Hitung kadar laju. Okey, berapa pecutan dia? Berapa dia punya ni? 9, 14 koordinat. Ini 11, 8. 11, 8. Okey, berapa kecurunan dia? 14 tolak 8 bahagi 9 tolak 11. Berapa? -6/2. -6/2. 3 lah. -3. Faham? Jangan tulis. Kalau kamu tulis -6/2, markah kamu 1 je. Okey? Tak dapat 2 markah. Yang last ni dapat belum U? Dapat belum? Dapat. Berapa? Dapat. Berapa U kamu? 4. 4. Logik lah. Tiba-tiba kamu dapat 10. Mana logik? 10 atas 8 kan? Cara kira dia macam mana? Okey, 1/2. Saya terus tulis 1/2 darab tinggi. Saya dapat tinggi dulu. Saya dah tulis sudah tinggi. Darab 14 tambah U. Betul? Okey, tambah kawasan B pula. Kawasan B adalah 1/2 darab tinggi. Sebab saya tahu tinggi. 11 tolak 9. Berapa? 9, 10, 11. 2. Darab. Okey. 8 campur 14. Okey. Saya ada ni. Tambah kawasan C. Ini kawasan A.
Ni kawasan B. Ni kawasan C pula. Kawasan C 16 tolak 11, 5. 5 darab 8. Sama dengan jumlah jarak dia adalah 143. Boleh faham? Hijau dengan biru boleh tekan kalkulator, dapatkan nombor. Okey, hijau dengan biru apa dia? Kelas? 62. Dah tambah Dah. 62. Okey. Tambah 62. Tambah 62 sama dengan 143. Okey, yang ni 9 per 2 lah. Kita tak tahu kan 9 per 2 dapat perpuluhan. Tak apa, tulis 9 per 2 darab 14 campur U. Okey, tekan dia kalkulator. Okey, tekan kalkulator. On 9 per 2 darab. Okey, sebab dia ada pecahan kita kena darab. Nak selamat lah. 14 tambah alpha X. Dia tak ada U. Alpha X. Tutup kurungan tambah 62. Sama dengan alpha sama dengan 143. Tekan shift calculate. Tekan shift calculate. 4. U adalah sama dengan 4. Dah settle. Mana markah? Markah yang C itu 3 Di sini dapat 2. Di jong ni dapat 1.